Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Tengah hari, salam hari Jumaat. Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Hari Jumaat terakhir tahun 2022. Wow, lagi 2 hari ya? Ya, sehari lagi lah sehari lah. Ya. Sehari yang sangat-sangat bermakna untuk 2022. Jadi anda dah kena tengok dah anda punya diary tu apa yang belum kita lunaskan, apa yang tertinggal, apa yang nak dibawa ke tahun harapan. Hari inilah hari yang sepatutnya kan. Tapi jangan risau, no pressure. Apa yang dapat anda laksanakan tahun ini, semoga anda happy dengan apa yang telah sempat anda laksanakan. Yang tidak dapat dilaksanakan, tidak mengapa. Anda cuba lagi ya. Itu yang penting. Kata kuncinya cuba, teruskan. Cuba lagi. Kalau Sugi, azam untuk 2023? Tiada apa-apa buat masa sekarang. Hari itu saya dah berkongsi dengan Yana dan teman-teman. Saya jenis yang go with the flow. Betul. Jadi kita ambil setiap hari dengan terbuka dan apa yang ada untuk hari itu kita lunaskannya dahulu. Setuju. Dan hari ini pastinya kami ingin berkongsikan antara yang menjadi perhatian di dada-dada akhbar, Sugi. Kalau kita tahu, ini yang saya kira sepatutnya berlaku, yang mana semua penyedia dan juga pengendali makanan di Selangor wajib untuk mematuhi arahan untuk memakai pelitup muka. Ini antara salah satu usahalah untuk menjaga kebersihan. Ya, mulai 1 Januari ini. Saya terdengar juga perbincangan ini di salah satu stesen radio, Fatin. Katanya dari sudut pengendali makanan itu mungkin rimas bagi mereka kan, kena pakai pelitup muka sentiasa, tetapi yang diutamakan adalah kebersihan. Jadi harus mereka ikut apa yang diwajibkan ini untuk kebaikan kita semua. Baik, dan Fatin, saya faham kadang-kadang sebagai ibu bapa, selain daripada kebersihan makanan untuk anak-anak terutamanya, keselamatan anak-anak ni sentiasa dititik beratkan. Dan bukan semua orang dapat menjaga anak mereka dengan mereka sentiasa kan. Ada yang bekerja, macam Fatin sendiri bekerja, memerlukan pertolongan orang lain. Ada yang menghantar anak-anak ke rumah pengasuh. Tetapi ada satu insiden ini yang telah berlaku yang mungkin boleh anda sendiri jadikannya sebagai peringatan supaya keselamatan anak di rumah pengasuh dititik beratkan. Yang mana anak ini 3 tahun didapati keluar rumah pengasuh tanpa disedari. Kalau kita tengok, kita saksikan antara gambar dikongsikan tu hanya memakai lampin sahaja. Ini saya kira yang mana pengasuhnya pun tak sedar bila masa dia keluar. Dan juga nasib baik ada yang menjumpai pihak rela di mana dia dijumpai di tempat letak kereta di kaki Gunung Jerai. Ini cerita semalam lah, dipercayai keluar daripada rumah pengasuh tanpa disedari. Wow, ini sangat-sangat menakutkan. Kalau saya sebagai ibu pun saya takut. Jadi ini teruslah untuk ibu-ibu yang keluar bekerja pun kadang-kadang telefon juga pengasuh untuk terus janganlah letakkan sepenuh tanggungjawab ke atas pengasuh tu sahaja. Ini peringatan untuk kita semua juga. Kalau ada anak kecil di rumah, pastikan anda kunci orang kata grill kat rumah tu ataupun pintu pagar utama supaya mereka tidaklah terlepas daripada pandangan kita dan keluar merayau-rayau. Sehingga kita pun tak tahu di manakah mereka. Anak-anak sekarang ni bijak. Sangat. Diorang punya IQ sangat. Diorang suka nak ni kan. Nak mungkin explore sesuatu kan. Mungkin ada dah boleh ambil telefon guna maps dia pandai guna. Tak tahulah kita kan. Anak-anak zaman sekarang. Okey, baik Fatin. Itu mengenai anak-anak dan pastinya dari kecil pun anak-anak dididik supaya kalau ada stranger, ada orang asing, janganlah jadi terlalu ramah dengan mereka. Tetapi bagaimana pula kalau situasi dengan suami orang ni? Wow, tadi anak-anak ini untuk orang dewasa lah. Boleh ke kalau suami orang jadi peramah sangat? Awak rasa saya rasa saya tak berani nak komen sekarang ni, tapi saya nak ajak Sugi dan juga penonton untuk kita nak saksikan dahulu kompilasi TikTok berkenaan dengan suami peramah. Jom kita saksikan. Nak pesan, bila awak dah jadi suami orang, awak kena jadi sombong sikit. Maksudnya, sombong dengan kawan-kawan perempuan, sombong dengan office mate perempuan, tak payah nak mesra-mesra alam sangat, tak payah nak gurau lebih-lebih sangat, tak payah nak keluar lunch berdua sama-sama. Ingat tak boleh ingat awak tu suami orang.
sedih lagu yang hujung tu. Tapi inilah sebenarnya yang nak kita sampaikan berkenaan dengan suami peramah. Suami peramah tak salah, Sugi. Kan? Tetapi apa yang kita nak kongsikan hari ini berkenaan dengan tahap peramah suami tu kadang-kadang memberi kesan juga kepada isteri. Kadang-kadang sampai isteri tu cemburu. Kadang-kadang sampai boleh memberi kesan dalam rumah tangga. Dan tak semestilah untuk suami sahaja. Ini antara pasangan suami isteri tu. Saya setuju dengan apa yang Fatin katakan. Yang penting kalau ada kesefahaman dan kepercayaan pada satu sama lain, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kadang-kadang susah juga kalau dah cemburu tu kan, akan mewujudkan masalah. Tapi kami nak dengarkan komen-komen anda, pandangan anda. Sudah ada komen masuk yang akan kami bacakan sekejap sahaja lagi. Jadi terus kongsikan pendapat anda dan pandangan anda di Facebook WHR. Selepas ini, suami tolonglah jadi sombong. Kami bawakan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hi sayang. Hello, my love. Hello. How's your day? Okay. Kerja okay? Ya, a bit tired. Ya? Nak balik lambat hari ni. You tunggu lama ke? Tak adalah tadi. So baru je balik. Wow! Lama je lepak. Dia bukan ada dari siang tadi? Biasalah. Nazi membawa hal lagi. Tak habis-habis dengan perangai playboy dia tu. Sekarang ni, tak ada akal lah. Okey, sorry. Dia ada skandal pula dengan dia punya klik. Tak habis-habis dengan perangai playboy dia tu. Sian. Tapi bolehlah aku nak nasihatkan kau. Apa yang kau buat ni salah. Kau hargai isteri kau yang sayangkan kau. Habis dah. Dah. Kau tak payah nak sekolahkan aku. Lain orang, lain cara jaga bini. Kalau kau nak jadi lelaki bodoh yang takut bini, go ahead. Ni kawan-kawan semua mati dia. Korang apa bisu je ni? Kenalkan dia ni. Saya Aisyah. Aisyah. Nurhan. Siapa? Nurhan. Oh, Nurhan. Saya Azim. Panggil je Nas. Kau adalah lelaki orang kan? Okey. Alah, laki orang kan? Itu dia. Sedikit sedutan daripada drama Risik pada Hatiku. Risik pada hati. Risik pada hati. Okey, topik yang kami nak bawakan hari ini bertajuk Suami Tolonglah Sombong. Dan rintitan daripada itu kita ada tiga tetamu kita. Dua di studio dan seorang akan kami kenalkan sebentar saja lagi. Kita kenalkan dulu di studio kita bersama dengan Ida Muin dan juga kita bersama dengan Raf Yaakob hari ini bersama dengan kita untuk kita membincangkan topik Suami Tolonglah Jadi Sombong. Dia punya. Okey, baik, dan sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Selamat tengah hari, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sihat ya, Datuk hari ini. Sehat. Alhamdulillah. Alright, baik. Kita nak mulakan bersama dengan Ida dan juga Raf dahulu sebelum kita bersama dengan Datuk. Baik, Ida Muin, semua orang tahu sangat peramah kan. Orang kata kuat laut kan. Bila dia bercakap ni macam tak boleh berhenti. Tapi apa yang mereka nak tahu, adakah suaminya pun begitu juga? Yalah. Kita berhenti cakap time tidur je kan. Okey, kalau macam suami Ida sendiri, kalau boleh dikategorikan dalam, dia bukanlah peramah, tapi nak kategori dalam sombong tu bertempat. Tapi dia memang kalau orang tak kenal, tak cakap tak kenal dia, orang ingat dia sombong sebab dia memang nak senyum orang susah, nak apa susah. Tapi kalau orang start nak bercakap dengan dia, dia boleh bercakap tapi dia tengok situasi. Faham? Sebab dia bukan orang yang macam semua orang dia tegur, bukan. Lebih dia memerhati dulu karakter kan. Kadang-kadang kita pula risau, saya senyumlah macam tu tahu, macam apa tu orang tu tegurlah apa ni kan. Actually dia boleh, dia tahu buat benda tu sebab mungkin masa kita belum berkahwin, dia okey dengan tu. Tapi bila dia mungkin dia sendiri buat gap tu. Okey, dah berkahwin kan. Okey, itu cerita Ida Muin. Mungkin kalau kita nak klasifikasikan, Ida Muin selamat. Dia tak ada masalah. Okey, dia okey. Kalau Raf pula, kalau kita tahu kan suami isteri ni dia ada memang saling melengkapi. Kadang-kadang kalau seorang dah ringan mulut, seorang berat mulut. Kalau Raf yang mana satu agaknya?
Raf macam kategori tipikal lelaki lah yang sangat berat mulut. Sangat. Sangat berat mulut. Boleh kira lah. Jadi Mawar lah. Mawar yang lebih friendly. Yes, very talkative and friendly. Okey. Baik, sekarang ni pun dia dah macam dalam beberapa perkataan sahaja. Dia bercakap. Boleh panjangkan sedikit lah ya? Boleh je. Boleh ya? Okey. Baik, kita nak terus bersama dengan Datuk. Datuk, kalau kita dengar topik kita, perlu ke suami ni sombong? Tak boleh ke suami jadi peramah? Susah sangat ke bagi si isteri ni? Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan pandangan Datuk. Perlukah suami ini jadi seorang yang sombong? Peramah macam Datuk mungkin? Terima kasih. Terima kasih Sujita, Fatin, Ida Muin dan juga Raf Yaakob. So pertama-tamanya kita kena ingat bahawa fenomena yang kebanyakan suami mudah peramah ke orang luar berbanding pasangannya ini bukan fenomena di Malaysia. Dia fenomena satu dunia. Satu dunia. Yes, macam itulah perangainya. Itu satu perkara kita terimanya. Yang keduanya, macam tidak betul lah. Ya, Fatin pernah sebut, Raf dengan Ida tadi kata tu membuktikan dia benar. Bila Idanya peramah, suaminya senyap. Bila Rafnya senyap, Mawar Ahmad tu peramah. So that is good. Itu satu hakikat yang kita kena faham ya. Jadi bila kita ingat bahawa we are opposite attract. Itu sebabnya kita kena terima itu dulu. Jadi bila topik dikatakan suami tolonglah sombong, ini case yang di mana kebanyakan isteri biasanya banyak cakap, tapi suami itu kadang-kadang dia memilih. Sebenarnya Tok Abbas lihat ramai suami based on my observation dan kajian, kebanyakan lelaki termasuk Tok Abbas, dia macam makhluk dua alam. Ya, di rumah lain, di tempat kerja lain, dengan isteri sendiri lain, dengan orang lain. Macam lagu Ihsan Salim lah. So dia lain. So bukan dibuat-buat. Natural. Itu natural. Jadi itu kita kena faham. Bila ini berlaku, cuma ada macam potongan drama yang tadi, yang awal-awal tadi, Aziz Islam Izu Islam itu nakal. Itu memang nakal. Itu nakalnya. Bila dia kata, kita jangan terperangkap, itu memang ego, memang nakal. Memang satu kelemahan lah ya. Itu satu perbelaan. Okey, tapi di WHI ada seorang individu ni namanya Fahrin Ahmad. Dia di mana-mana pun sama Datuk. Dekat studio macam ni, kat rumah macam tu, kat luar macam perangai dia satu, sama je peramah. Dia memang peramah. Dan mungkin juga saya boleh setuju dengan Datuk Abah yang mana pembawakan watak untuk kita di rumah, di tempat kerja kan. Kalau kita terlalu sombong, takut kita susah nak menjalankan kerja kan. Betul tak? Kalau Ida Muin setuju tak? Setuju, sebab macam kita kerja dalam entertainment. So kita memang selalunya PR kita kena bagus. Kita kena orang kata kena pandai. Untuk kalau tidak nanti job pun tak ada, you know. Walaupun dengan kalau kau tak senyum pun jadi hal, sebab kita ni kalau ikutkan macam Kak Ida sendiri, kalau kat luar orang pun expect kita sombong. Kalau tak bercakap kan, orang tu bila dah bercakap, ingatkan Kak Ida sombong muka macam ni. Ya ke? Sebenarnya bila dah dapat bercakap, yang beria aku bercakap kan. Macam kan. Jadi dalam situasi tu kita kena balance dia punya cara kita berkawan dalam kita punya keliling kita. Mungkin memang penting kita punya cara kita nak berinteraksi dengan orang keliling kita kan, untuk kita sebab kadang-kadang macam mana nak cakap, kita punya industri ni tak boleh terlalu sebab kita pernah kan macam tengok you tiba-tiba I tak cakap dengan you ni. Tapi you cakap ada senyum. Tak baik you kan. Macam tadi Raf masuk je. Hai Raf. Baik dia senyum dengan aku. Kalau tak Raf. Kalau dia tak senyum cakap Raf sombong tau. Betul. Kadang-kadang tu mungkin penat lepas bekerja. Lepas tu jumpa orang ingat dia ni sombong. Tapi tak, sebenarnya penat nak tidur je. Tapi kan kalau ikutkan macam lelaki, katalah jumpa pelakon-pelakon lelaki, kebanyakan yang kita jumpa tak ada seorang pun yang berat mulut. Semua cakap cocok. Tak adalah macam kalau macam ni mungkin satu dalam 1000 kot. Ada juga lah sahabat-sahabat dalam industri. Macam Syah Mamik pun spesies saya. Ada spesies dia. Ada spesies. Dia minta maaf sebab dia punya spesies semuanya loud. Tapi saya boleh setuju juga ini lebih kepada karakter lah kan. Betul. Tapi macam Mawar dengan Raf kan, ada macam ada perbincangan ke, okey kalau nak berkawan, yang paling penting adalah
kepercayaan lah kan. Betul. Tapi ada tak ingat-ingat kalau Raf nak keluar pergi mana, Mawar dah cakap dah awal-awal. So Raf pun akan macam ada limit dekat situ. Of course, sebagai seorang isteri, first of all, dia memang tahulah Raf orang macam mana kan, lelaki macam mana. Cuma dia kadang-kadang ingatkan, benda tu dia dah tahu dah. Raf takkan buat benda yang pelik-pelik. Cuma dia selalu ingatkan Raf, abang jaga pandangan. Kita fahamlah benda tu. Dan macam Raf pula, kalau dekat set, kalau syuting ke apa, kalau boleh kita jangan buka ruang. Kalau kita nampak seseorang perempuan tu agak friendly, kita boleh je friendly tapi kita jangan buka ruang. Sebab the moment kita buka ruang, kadang-kadang, sorry Kak, kadang-kadang perempuan akan perasan, dia suka aku ke? Dia suka aku ke? Pernah berlaku dalam satu drama Raf dengan pelakon gini-gini. Alih-alih perempuan tu cakap, Raf suka aku. Dah Raf Mawar tanya, abang betul ke bang? No Anja. I tak buat apa-apa pun. But she's friendly. So kalau dia friendly, abang kenalah gap. Yes, dah gap tapi dia nak buat macam mana? Itu pembelajaran aku. Jadi kiranya kalau dalam situasi on set, Raf kena buat conscious decision supaya Raf tidak terlalu mesra bersama dengan pelakon-pelakon lain. Betul. Kita mesra apabila bekerja. Kalau tak bekerja, tengah tunggu scene ke apa, kita buat hal sendirilah. Okey, kalau bukan sewaktu bekerja, Raf dan Mawar ada mutual friends kan, kawan-kawan yang sama. Jadi kalau dalam situasi sebegitu macam mana? Raf okey je ke kalau Mawar bermesra, kata friendly dengan rakan lelaki yang lain, ataupun macam mana situasinya? Dia Mawar ni biarpun dia friendly tapi dia seorang jenis perempuan yang sombong jugalah. Dia friendly nampak dia tapi bila dengan pelakon lelaki, melainkan dia dah kenal lama 10 tahun 15 tahun, dia different. Betul. So benda tu pun Raf sangat-sangat trust kat Mawar lah. Macam Raf pula, Mawar tahu Raf jenis masalahnya bila kita diam pun orang approach. Sebab mungkin dah terlampau keliru dengan abang saya, Datuk Fazli. Datuk Fazli bila kita jumpa, dia akan cari jalan tu, dia akan cari mata orang. Siapa aku nak senyum hari ni? Hai. Dia macam tu. Begitu. Raf opposite. Raf kalau jalan orang pandang bawah. Itulah perbezaan adik-beradiknya. Okey. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak tanya Raf banyak lagi, Ida Muin dan juga Datuk sendiri. Tapi sebelum tu kita nak dengar juga pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Panas topik hari ini. Jom kita dengarkan. Saya rasa macam there should be a balance between friendly and pendiam. I don't want someone yang too pendiam because then dia macam tak ada socializing skills and dia tak boleh differentiate between perempuan biasa and flirting. But if you're too friendly pula, macam obviously you don't know how to respect your partner lah. So saya rasa kena ada balance between the two. Bagi saya kurang wajar sebab dengan status suami atau isteri, masing-masing perlu menjaga batas pergaulan. So kalau soalannya over friendly tu, bagi saya tidak wajar lah. Sebab sebagai seorang Islam pun kita ada batas-batas pergaulan kita kan. Tapi kalau sekadar macam bercakap mesra tu tidak masalah, tapi tidaklah sampai kepada pergaulan yang melibatkan fizikal seperti bertepuk tampar, macam bersalaman, semua tu tidak wajar lah bagi saya. Obviously, I akan against that because I akan rasa macam, dia ni macam teluk, tak ada boundaries between dia dengan friend dia. And I takkan rasa special lah because dia buat macam tu dekat I juga, so why dengan dia ada friend juga. So for me, that one boleh di-consider as not jaga hati I. Tapi boleh benda tu, tapi not that really close macam mana dia dengan I and sebelum ni before dia single and dah kahwin dan Okey, baik, itu pandangan mereka dan saya sempat baca komen-komen di Facebook, Fatin. Ada yang mengatakan jaga batas pergaulan, limitkan sikap ramah dan suka menolong. Ni terkejut saya baca komen ni. Suami terlampau peramah, tak kiralah kat mana pun, walaupun depan isteri sendiri, kadang-kadang tempat makan umum, sampai minta nombor telefon untuk kenal lebih lanjut. Wow, okey, macam mana situasi ni? Saya kurang faham. Cuba buat depan I. Tapi itulah, Tok Bah, kalau mungkin salah juga kalau kita nak salahkan lelaki yang lebih peramah. Peramah tu bagus, tetapi caranya mungkin kan Tok Bah. Dan adakah perlu kalau kita selepas kahwin tu kita tak jadi diri sendiri kalau dah kenal sebelum kahwin dan memang dia peramah. Takkanlah lepas kahwin dia nak kena terus tak tegur. Betul. Ataupun bagaimana sebenarnya cara yang terbaik Tok Bah? Apa yang telah kita dengar tadi dengan apa kata Raf cakap, Ida cakap tu, kita kena perhatikannya, kena ada limit, kena berjaga-jaga, kena ada sempadan, tu satu. Keduanya saya suka bila Fatin bertanya, ada tak si Mawar pesan. So ni sebenarnya kena ada ground rules, kena ada undang-undang dalam hubungan. So suami isteri kena berbincang ya. Okey, kita boleh berkawan, you can be friend with your friends, tapi limitnya 1, 2, 3, 4. Ada batas-batas. Dan kalau kita pun kalau nak bergaduh pun ada dia punya undang-undang supaya dia tidak akan berlanjutan. Sebab kadang-kadang bila dah merajuk dan gaduh kat rumah tu yang
menyebabkan kadang-kadang kat luar jadi bermasalah. Dia nak compensate tu. Tapi itulah yang paling penting ialah itu dah nampak sangat bila dah minta nombor telefon wanita lain depan isteri itu, sama ada dia nakal, saja nak buat nak menguji, buat lawak bodoh, ataupun memang dia sifat yang negatif lah. Itu kena. So this is not a joke lah. It's not funny. Not funny at all. Betul. Apabila kita menjaga batasan, itu juga adalah tanda hormat kita pada pasangan kita. Betul tak, Datuk? Tepat sekali. Tapi ini susah cerita ya. Susah ya. Sebenarnya apa yang Tuan Abang dengar tu tadi tu bagus dari segi prinsip. Tapi realitinya yang orang lelaki sebab dia masa bercinta lain. Masa bercinta dia nak impress dia punya pasangan. Jadi dia akan buat terbaik, dia layan terbaik. Tapi bila sudah berumah tangga, dia dah ada hak dia dah, maka dia dah fokus pada benda lain. Itu sebabnya kata seorang pujangga tu, Aristotle bukan. Confucius kata, layanlah isteri kamu macam orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Setuju. Walaupun dia terkenal dia, dah bertahun-tahun dah tidur bersama dan sebagainya, tapi kita tahu mood dia. Mood dia. So, tahu ada pengalaman dia. So, kita suka bergurau. Kata lagi, geletik lah itu lain. Pagi itu, tahu geletik dia mengamuk macam mahal. Geletik tempat yang sama dengan jari yang sama boleh mengamuk. Pasal apa? Rupanya period hari pertama. So artinya I am not sensitive pada pasangan yang dah 10 tahun rumah tangga. Itu 10, sekarang dah baru 45 lah. 45 tahun. Jadi geletik pun memang tak terasa apa-apa dah sekarang. Tak faham sudah. Tak apa lagi. Mata kita je. Pokoknya ada rules tu. Bila Ida kata, Raf kata tadi ada undang-undang, ada peraturan. Macam isteri kita bercakap tadi ada satu rules dan undang-undang dan kefahaman bersama. Macam MOU lah. Limit, you have your limit. Betul, saya suka tadi bila seorang penonton tadi mengatakan bahawa video tadi janganlah sampai bertepuk tampar. Itu kadang kita tak sengaja, kita dah mesra sangat bertepuk tampar depan isteri pula, tak depan isteri pun orang dapat tampak gambar ke diviralkan. Aduh, lain dia punya implikasi zaman sekarang ni. Jangan main-main ya. So kena ada batas dan yang penting kena ada ilmu tentang hubungan rumah tangga yang apa yang kita assume is not right anymore when you are already married. Bila rumah tangga kena ada new sets of rules. Betul. Kita bertindak baru selamat dia di luar dan rumah. Walaupun kita berkerjaya kata Ida tadi, yes, sebab profession kerjaya menyebabkan kita terpaksa beramal, yes. Tapi dengan ada limit, dengan ada caranya, maka orang akan respect kita lebih, rumah tangga bahagia, kawan-kawan industri juga akan respect, insyaAllah. Maksudnya dekat sini nak beramah pun kena ada adab jugalah. Betul. Tapi macam mana pula kan kalau lah kita tak salahkan kaum lelaki dia memang peramah, kita tak salahkan kalau dia tak sombong. Macam mana pula kalau ada segelintir wanita ni dia memang suka nak meluahkan perasaan atau mungkin Kak Ida ada pengalaman sendiri? Tu keliling saya kebanyakannya. Keliling Kak Ida kebanyakannya ibu tunggal. Ibu tunggal. Kalau yang bujang tu boleh kira pakai jari lah. Tapi selalunya kalau kita berkawan dengan ibu tunggal ni, kebanyakan dia orang meluah perasaan. Meluah perasaan macam Kak Ida ada satu kawan, memang partner kita orang sendiri. Dia memang sangat rapat dengan kita orang, even though dengan my husband also. Tapi Kak Ida selesa dengan dia dan Kak Ida tahu dia boleh pergi sampai tahap mana dengan my husband punya ni, sebab dia kalau bercerita pun kita orang berdua berdepan berdua, sebab dia pun duduk jauh kan, so dia akan bercakap berdua. So tapi kadang-kadang ada juga orang cakap, Ida kau tak kisah ke kalau suami kau bercakap duduk kat ni ataupun pergi bawa ni dengan anak dia, dengan anak I sendiri kan. So kau tak rasa macam dia bila satu tahap dia trust issue lah. Bila kita kita percaya dan kita tahu suami kita tidak akan melangkaui itu, yes, kita melapangkan dada lah. Melapangkan dada. Tapi kita tahu orang ni jenis macam mana. Macam Raf cakap tadi kan, perempuan ni cepat perasan. Kan? Itu saya setuju. Saya setuju. Kalau dia nak marah, mungkin dia menaruh lah. hati dekat lelaki tersebut. Mungkin. Kata dia macam ni, perempuan ni dia jangan macam bila kita terlayan dia lembut sikit, romantik sikit pun dia dah rasa kita suka kat dia. Ada lelaki tu suka kan. Jadi kan kadang ada kawan tu siapa kata tak ada lah, dia memang macam tu lah. Kau dah kenapa macam tu. Bukan, kadang-kadang nak sedarkan. Kadang-kadang perempuan ni rasa diri dia cantik aja 24 jam. Betul. Betul tak? Betul tak? Rau setuju ke Rau? Aku ni bukan nak backup perempuan. Bukan.
Tapi betul. Tapi tak, ni Fatin situasi faham. ni betul kan. Kalau dulu tu mungkin lain, mungkin ajaran lain, macam time-time mak kita dia lain, dia orang punya bila jumpa orang dengan duduk begini dengan tudung apa benda kan, tu lain, dulu lain. Nak compare dengan sekarang, kita memang dah totally different. Contoh macam dekat tempat kerja, macam kita syuting contoh macam dalam scene tu anak beranak. Okey, mungkin awak kena salam dengan anak dia. Sedangkan anak ni dah bayi-bayi adik dah ni. Bukan situasi itu. Jadi apa yang Kak Ida buat adalah Kak Ida tanya suami dulu. Macam mana kata scene ni macam ni. Sekarang teknik dah macam-macam. Kadang director pun pandai, dia pun tahu, dia orang pun tahu gap antara batas tu. So dia kata okey, baru nak salam dah cut. Baru nak ni dah cut. So macam Kak Ida lebih pada sebab kita tak nak menyusahkan orang dalam situasi bekerja. Kalau kita nak jaga hati suami, nak bercakap lagi. Lepas tu kadang-kadang kita pun tak sedar tau. Kak Ida ni pula jadi melata. Kadang-kadang melata tertepuk, tertampar orang. Lelaki perempuan dah tak ni kan, macam tak sedar. Jadi yang bagusnya suami faham situasi tu, tapi dia sentiasa remind, sayang you hari ni macam lebih macam tu contoh. Suka cara dia. Selalunya satu benda yang orang terlepas pandang betul, kita jangan over friendly physical macam ni. Betul. Juga bila kita WhatsApp. Okey, betul. Sebab kadang-kadang simple thing, contohnya kan, kalau macam dulu Raf tak kenal Mawar, apa saja yang klien message, Raf akan reply with a smiley. Tapi pernah jadi case smiley tu, perempuan tu kata kat kawan dia, Raf hantar smiley kat aku. Okay, bagi kita smiley sahaja. It's just a WhatsApp. And then since then, Raf confirm awal lah cakap je, can you tell me kenapa kalau macam ni, abang, kalau message dengan perempuan, kurangkan all this emoji, make it flat, professional kan. Betul. So mungkin ada juga orang yang salah faham, orang kata sombong, tapi tak. But that's how you communicate lah. Jaga batas bukan sekadar di fizikal dan juga di media sosial dan juga WhatsApp lah. Sekarang dia bagi tahu. Macam kita pun kita macam kata suami dengan kita kan. Kalau ada perempuan dia bagi tahu. Kita pula pun sejenis, kalau ada lelaki kata ni nombor ni tak kenal, dia WhatsApp, kita pun bagi tahu. So tak ada, no issue lah kat situ. Okey, faham. Jadi Raf, mungkin tadi apa yang Ida kongsikan, pernah tak situasi di mana selain daripada onset lah, wanita datang pada Raf ingin meluahkan perasaan, dan Raf sebagai seorang sebagai manusia, kita ada empathy, simpati dan sebagainya. Pernah tak Raf dalam dilema, okey, aku nak layan kisah dia ke, aku nak cakap tak apa, saya tak boleh dengar kisah awak sebab saya dah berumah tangga, saya ada batasan saya sendiri. Tengok keadaan pernah berlaku. Sebab Raf ni kalau pergi ke function, Raf suka baca karakter orang. Alright. And then Raf suka baca personality orang. So kalau ada situasi begitu, biasanya Raf akan cakap, boleh kita tunggu Mawar. Sedap sikit bunyi dia. Betul. Kalau kita nampak perempuan tu kata tak nak anak sekarang, kita tahu lah dia lain macam. Tapi kalau dia kata okey, please bring Mawar, kita tahu lah dia genuine. So kalau yang genuine, kita tolonglah sesama manusia. Baguslah cara dia lebih menjaga hati isteri dia. Cara dia. Betul. Dan Datuk di awal tadi, Datuk telah katakan yang ini adalah fenomena sedunia, bukan sahaja orang Asia tapi orang Barat pun. Kalau isteri ataupun suami terlalu mesra dengan orang lain, pastinya mereka cemburu. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan ground rules lah sebagai seorang lelaki ataupun yang boleh diaplikasikan oleh wanita juga. Selepas berkahwin, kita ubahlah diri kita sendiri. Ada pasangan dia okey je kalau awak nak bermesra sebab dia orang yakin dan percaya pada pasangan. Tapi ada dalam kalangan mereka, walaupun ada keyakinan, kepercayaan, tetapi ada juga rasa cemburu tu. Pastinya ada sebab kita semua manusia. Cemburu tanda sayang mesti ada. Tapi saya suka jawapan daripada Ida dan Raf tadi. Contoh bila Raf kata, bila ada orang nak minta nasihat dia kata tunggu Mawar. Which is good. So dia punya ground rules pertama ialah untuk selamat dan untuk cemerlang di rumah dan dalam kerjaya, establish yang anda sudah berumah tangga. Just beritahu kalau saya ceritakan bahawa dia kan cakap, saya dah kahwin tau, saya dah kahwin. Tak ada kosong dah. Jangan, tak payah, tapi establish pertama. Yang keduanya, bila kita bercakap wanita lain, minta nasihat ke, always sebut isteri saya. Kalau dengan isteri saya, kita sebut tentang isteri kita. Jadi orang tu tahu bahawa dia ni sangat family man yang sangat sayang. Itu satu. Lain dan ground rule yang lain ialah kalau kita kat rumah kita buat ground rules yang macam saya suka tadi Alif Aziz dan Umi Nazira punya scene tadi. Bila balik kerja, how are you sayang? How are you today? What's new today? So dia ini kalau satu lumrah suami isteri bertegur sapa masa berjumpa, masa balik kerja tu fantastic. Tanya khabar tiap-tiap hari. So kena ada rutin. Balik aja rumah,
contoh Raf, ya, balik rupanya terus tanya dia mana isteri, peluk anak-anak. So ini contoh. Ya, dan of course ada rutin kasih sayang tiap hari. Jadi pengukuhan, bila pengukuhan jadi mereka tak lebih yakin. Sebab kadang-kadang ini self-fulfilling prophecy. Isteri risau dan cemburu, jadi kerana berlakulah apa yang dirisaukan. Hati kita takut tu. Jadi sebut sayang sekerap mungkin, kalau boleh 3-4 kali sehari, ada rutin cinta at home ya. Dan ada undang-undang bila bertengkar. Contohnya, kalau awak marah, saya akan senyap. Bila saya marah, tolong senyap. Jadi kita tidak akan bergaduh. Kadang bila bergaduh ni kadang-kadang adalah ruang-ruang untuk benda yang tak elok dan terlampau tidak sombong di luar. Sebab macam satu compensation ataupun retaliation. Ya. Okey, Tok Abah, saya ada satu senario nak kongsikan. Kalaulah sekiranya suami ni dia terlebih peramah kan. Okey. Dan dia membantu juga rakan-rakan di pejabat misalnya. Tetapi membantu rakan-rakan pejabat, tetapi isteri sendiri terpaksa berdikari untuk melakukan apa sahaja. Itu bagaimana pula? Apa pula tindakan isteri? Bagaimana, Tok Abah? Itulah, ini satu perkara yang biasa berlaku. Dengan orang lain kita mudah menolong, mudah peramah, bulasa. Ya, sebabnya Tok Abah pernah selalu pesan pada suami, layan isteri kita macam kita layan isteri orang. Layan isteri kita macam kita layan orang asing yang kita baru kenal. Dia very polite. Ya, itu satu. Keduanya, isteri pula di samping berdoa, lebihkan secara proaktif kasih sayang. Ya, dan tolong senaraikan. Ini 15 kerja yang saya kena buat. Soalnya di mana yang you boleh tolong? Di mana yang tolong? Jadi kita minta dia tolong. Jadi insya-Allah dia akan membantu. Okey, baik. Tips tu. Ya, tips. Dan Ida, mungkin saya nak tanya Ida. Di awal tadi Fatin mengatakan yang disebabkan suami awak agak sombong. Bukan nak kata sombong-sombong lah, tapi dia introvert kan, Ida katakan. Dan awak mungkin dalam zonnya. Selamat, awak rasa selamat. Tapi betul ke awak rasa selamat sebab suami awak tak adalah terlalu peramah dengan orang lain? Selamat tu tak selamat jugalah. Sebab kita sekarang media sosial terlalu banyak. So kalau kita ni pun orang boleh DM dia, boleh WhatsApp dia ke whatever lah, sekarang macam-macam boleh. Jadi apa yang kita boleh buat macam Ida cakap tadi, kita punya trust issue dengan dia. Dia punya trust dengan kita punya trust dengan dia kan. Maknanya kita tak ada hiding apa-apa pun. Semua kita cerita. Even though macam Tok Abah ya. Tok Abah cakap tadi kita kena sentiasa menjaga hati pasangan masing-masing kan. Macam kita kalau kata kita, of course kita ni perempuan cemburu kuat tau. Kita cemburu tau, walaupun kita tahu tu. Kan. Maklulah suami kita muda sikit daripada kita. Kan. Jadi bila kadang-kadang bila dia kata macam, of course lah dia lelaki, macam mana pun pandangan mata dia, kalau ada perempuan pun terpandang juga. Kadang kita tapi nada bergurau lah. Nada gurau kan. Sama juga dengan dia kan. Kadang kita nampak ekor mata je dia pandang kita terpandang orang lain kan. Tapi bagi kita sendiri, benda ni adalah paling penting sebenarnya kita punya trust. Trust je. Tak ada kalau kita tak ada trust pun tak boleh gimana pun. Saya suka bila dia cakap terpandang orang lain. Terpandang. Terpandang ke saja? Tak tahu, itu awak kena jawab. Kan. Okey, macam Raf sendiri mungkin di hujung ini ada kata-kata untuk para suami di luar sana. Kalau sebelum kita nak bagi tahu isteri kita, memanglah kita suami pemimpin, tapi isteri juga ada hak juga nak memperingati suami dan juga nak mengharmonikan rumah tangga tu. Of course kita tahu menjaga hati isteri adalah satu amanah untuk seorang suami. Jadi para suami sana boleh untuk friendly tapi berjaga-jaga dan sentiasakan ada batas. Dan kalau rasa perempuan tu agak lain sikit, includekan je isteri anda. Dia akan terus turn off. Untuk seronok dengar. Untuk mawar. Dia cakap mantra setiap lelaki adalah nama isterinya. Dia sebawa mantra itu. Baik Datuk, di penghujung ini Datuk dah berikan tips tadi, tetapi mungkin peringatan Datuk buat semua yang sedang menonton sekarang ini. Silakan. Itulah peringatan untuk diri Tok Abah sendiri lah, dan semua lelaki. Sebabnya bila Nabi pesan, orang yang terbaik, lelaki yang terbaik adalah orang yang paling lemah lembut kepada ahlinya, pada isterinya. Dan akulah orang yang paling lemah lembut. Ini bukannya satu kata-kata saja, tapi satu nasihat dan peringatan bahawa kebanyakan lelaki, termasuk Tok Abah, kadang mudah untuk lebih lemah lembut ke orang lain berbanding ke isteri sendiri. Ini satu hakikat. Sebabnya kita kena belajar, kena ingat, kena fokus. Seperti kata Raf tadi, saya setuju, dan terus doa lah. Dan isteri pun doa, jadikan suami aku, pandang aku lebih cantik daripada orang lain, dan pandang Fatin dan Sugita report. Contoh.
Jadi mudah-mudahan laki-laki takkan jadi ekstra peramah kepada orang luar, insya-Allah. InsyaAllah, itu dia. Jelaslah kan. Peranan masing-masing juga, kepercayaan dan juga kalau mungkin boleh mengingati sesama suami isteri tu. Betul. Kami harapkan apa jua yang dikongsikan hari ini membantu anda. Kalau anda dalam situasi yang kata suami terlalu peramah, bolehlah anda cuba selitkan sedikit pesanan hari ini kepada suami anda. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Ida Moin, Raf Yaakob dan juga Datuk Dr. Haji Fazilah Kamsa atas perkongsian hari ini, dan kepada anda yang telah kongsikan komen-komen anda, terima kasih banyak-banyak. Ya, ada waktu nanti kita akan kongsikan. Kami ingin minta rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari ini. Dalam segmen tajaan ini, kita nak berkongsikan berkenaan dengan produk-produk jamu jelita, dan saya bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Apa khabar? Baik, apa khabar Fatih? Berseri-seri muka Mami Tubi ni. Okey, Atira, hari ini apa yang nak dikongsikan kalau kita nampak ada pelbagai produk-produk di hadapan kita ni? Okey, sebenarnya topik hari ini pun sebenarnya cukup menarik untuk Atira. Betul. So kalau kita tak nak orang kata apa Fatin? Suami peramah. Suami peramah, tak nak peramah dengan orang lain, kita kena jaga kecantikan, kesihatan dalam juga. Setuju sangat. Barulah lagi melekat orang cakap. Betul. Jadi sebab tu hari ni Jamu Jelita nak berkongsi kepada anda tentang kehebatan produk dari Jamu Jelita. Yang mana tak percaya muda atau berusia, semua orang pasti mahukan penampilan yang cantik, kulit yang cantik, tubuh badan yang cantik, dalaman yang sihat. Betul tak? Betul. Jadi sebab tu hari ni saya nak share kepada anda satu produk yang terasa tak asing lagi di pasaran, dan tak percaya kalau kita dalam seharian perlukan vitamin C untuk kesihatan yang lebih baik, untuk sistem imunisasi tubuh badan yang lebih baik, macam tu juga kulit kita. Sebab tak tahu hari-hari kita ni memang terdedah dengan radikal bebas, pencemaran, asap rokok, kadang-kadang tu debu dan sebagainya yang boleh menyebabkan kulit kita bermasalah. Jadi tak percaya, bukan tubuh saja perlukan vitamin C, tetapi kulit juga. Jadi apa yang nak share kepada anda hari ini, saya nak tunjuk kepada anda bukti bahawa Puak Pinky Plus ni tinggi dengan vitamin C. Depan Atira adalah satu air larutan betadine yang sebenarnya hanya akan boleh berubah warnanya menjadi natural jika kita masukkan komponen vitamin C. Jadi ini adalah larutan air Puak Pinky Plus yang anda akan masukkan ke dalam air larutan betadine. Jadi anda boleh lihat bagaimana air yang gelap tu akan berubah menjadi natural. Jadi kat sini saya nak share kepada anda, atau nak tunjuk kepada anda yang bahawa ini adalah minuman yang terbukti tinggi dengan vitamin C, malah kehebatannya sama hebat dengan produk-produk pencantikan kulit di luar sana yang kalau nak tahu banyak kebaikannya untuk mencantikkan kulit, masalah kulit. Dan ini juga produk yang bukan macam biasa Fatin, sebab ramai yang dah kongsikan dengan Atira Pinky Plus ni dah 11 tahun di pasaran, alhamdulillah masih lagi sehingga hari ini. Dan yang paling penting, walaupun ramai dah amalkan, tak nak naik harganya. RM39 masih murah, masih bawah RM50. Sebab anda tahu ramai sangat dekat luar tu yang percaya dengan produk Jamu Jelita, sebab kita tahu Jamu Jelita produk murah tapi produknya yang berkesan. Dan apa yang paling penting, kenapa kami bawakan Pinky Plus? Kerana Pinky Plus merupakan produk yang dah diperakui penggunaannya, mempunyai pengkelasan makanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, dan produk ini dikilangkan di kilang bertaraf GMP, mendapat cop mesti. Jadi yang mana dah amalkan mesti boleh nampak di belakang botol ada cop mesti, iaitu produk yang dipantau proses pembuatannya, dan yang paling penting kualitinya diyakini pengguna. Dan penggunaan Pinky Plus sebenarnya merupakan produk yang boleh diamalkan oleh lelaki dan wanita, dan macam tadi saya cakap, dalam ni ada kandungan vitamin dari vitamin C, malah dalam ni juga ada vitamin E, ada coenzim Q10, ada astaxanthin, ada 20 bahan aktif yang mempunyai banyak kebaikan untuk bantu anda rawat masalah kulit. Kalau dulu yang mana amalkan kata ada jerawat, alhamdulillah sekarang jerawat dah mengecut. Yang mana dulu ada masalah jeragat dah makin pudar. Yang mana ada masalah tumit kaki mengeras. Yang mana pecah-pecah tu kan. Yang mana amalkan Pinky Plus ni, alhamdulillah dah tak ada lagi masalah sedemikian. Jadi apa yang saya nak share kepada anda sebenarnya, penjagaan dari dalam memang sangat penting. Anda tahu ramai je orang dekat luar suka produk kesan pantas tanpa mengira keburukannya. Tapi dengan Puak Pinky Plus, betul anda memang kena amalkan konsisten. Orang kata apa, fasa pencerahan tu, orang kata apa, melibatkan fasa sedikit demi sedikit. Tetapi orang kata apa, biar lambat asal selamat. Itu yang paling penting. Yang paling penting tidak mengganggu masalah kesihatan kita. Dan ini adalah produk yang kalau nak tahu berharga RM39.90, tetapi mempunyai bahan premium dan bagus untuk kesihatan kulit anda dan penjagaan kulit secara menyeluruh.
menyeluruh. Dan seterusnya apa nak share kepada anda? Silakan. Kita dah bercakap tentang Puak PG Plus. Di kaca TV adalah bahan-bahan yang kita masukkan. Seperti anda boleh lihat ada manggis, ada Houghton berry dan juga ada tomato. Dan anda percaya bahan-bahan macam ni lah yang akan membantu anda untuk ada kulit yang lebih cantik sebab kita menggunakan bahan-bahan semula jadi. Jadi sebab tu saya nak share kepada anda apa yang bagus tentang Puak PG Plus ni yang tak ada dekat produk luar. Dan yang paling penting harga dia tu sangat-sangat orang kata apa mampu milik. Orang kalau memang boleh beli, ada promosi lagi. 2 botol RM54.90. Sebotol anda dapat RM30.90. 2 botol RM54.90 lagi murah. Kena dapatkan sekarang di Jombai. Dan untuk produk seterusnya, anda percaya sebenarnya ramai tak tahu dekat luar tu, dekat Malaysia ni, kajian mengatakan 5 juta rakyat Malaysia ada masalah sembelit, ada masalah perut tidak selesa, ada masalah kadang-kadang untuk berat badan yang tidak ideal. Jadi apa yang nak share kepada anda, depan nak tidak adalah satu air yang kita letak larutan minyak. Jadi nak anda bayangkan ini adalah keadaan usus kita yang hari demi hari kalau kita tidak ada sistem perlawasan yang sihat, toksin, segala lendir-lendir kotoran akan menebal jika kita tidak amalkan serat untuk singkirkan segalanya. Sebab anda percaya kadang-kadang bukan semua orang suka makan buah, bukan semua orang suka makan sayur. Jadi sebab tu kita nak bantu anda, kita formulasikan minuman serat dengan bahan-bahan seperti kalau macam dalam Pinetox Fiber ni ada nenas, ada inulin, ada limau gedang. Dan bahan-bahan ini tak tunjuk kepada anda bagaimana dia meresap. Dia meresap dan dia pastikan segala lebihan lendir toksin tadi meresap sebetulnya, kemudian akan disingkirkan melalui sistem pencernaan yang sihat. Kadang-kadang kita ni ada masalah, kita makan banyak tapi tak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Jadi sebab itulah salah satu punca kenapa kita ada masalah berat badan tidak ideal, perut tak selesa, perut meragam. Kalau jenis makan banyak malam-malam tu nak tidur, perut tu macam keras je, tak selesa je, rasa tak sedap badan, rasa lesu dan sebagainya. Jadi sebab tu penting sebenarnya dalam rutin harian kita kena ada serat yang mencukupi. Jadi sebab tu kita formulasikan minuman Puak Pinetox Fiber untuk bantu anda singkirkan lebihan makanan yang tidak hadam, bantu anda singkirkan sitotoksin, bantu anda ada berat badan ideal supaya lebih yakin, rasa lebih ringan, orang cakap apa, rutin harian pun lebih bermakna. Dan yang terakhir buat hari ini, jus tradisi wanita. Kita dah jaga kulit, dah jaga orang kata apa, tubuh badan, pastinya menjadi wanita, dalaman pun kena jaga. Ini yang paling penting. Jadi jus tradisi wanita, jus jamu moden yang lengkap dengan parti herba bermutu tinggi, berkualiti tinggi dari Manjekani Kak Cik Fatimah. Dan ini adalah produk yang sangat besar yang diamalkan oleh ibu berantang, anak dara, para isteri jika anda mahukan kesihatan yang terbaik dan juga orang kata apa, tenaga yang berpanjangan. Dan apa yang saya nak share kepada anda sekarang, Jamu Jelita ada year end sale. Boleh terus layari www.jombai.my. Banyak produk yang ada promosi dan paling penting kesemua produk ini boleh dapati dengan harga mampu milik. Apa yang pasti daripada Jamu Jelita, kalau anda beli produk kami pasti repeat order. Dan apa yang nak share kepada anda, ketiga produk ni harga bawah RM50 Fatin, sangat baloi kalau beli. Okey, dan secara ringkasnya Tira? Okey, secara ringkasnya buat anda yang nak tahu lebih lanjut tentang produk daripada Jamu Jelita, boleh terus hubungi 1800-885510 atau WhatsApp Atira di 0133535753. Itu dia perkongsian berkenaan dengan produk-produk Jamu Jelita daripada Nur Atira Samsudin. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Atira. Dan penonton, kita nak kongsikan persembahan anugerah ikon sukan penyanyinya iaitu Bunga dan juga Haris. Apa kata kita saksikan? Silakan. Satu suara, mengatasi segala yang mustahil, halangan cabaran kita harungi. Ku mampu berdiri karena tanah air, aturkan strategi jadi reality. Apa saja tomahan mereka, tetap kita bersatu dan maju. Kerahkan tenaga kita, kita kibarkan jalur gemilang membara api. Kekal aktif, semangat, sehat, kuat bersama. Kita gempur tempur, go go negaraku berjuang. Kita gempur tempur, go go walau apapun kesukaran. Semangat brand
juara. Now, now. Kita juara. Wow, hala, semangat perpaduan kita menyala like wow. Kita sehala dari serta sudut dari dunia juara. Dengar, itu laungan dari dalaman. Boleh tahu dari berselamat. Solo dah kita paling puas, kita tak kepuas. Jelas ku bangga semangat negara ku pikul rata. Pantai dicabat hari keluar bila dalam dita. Cerita sini dah habis ini. Mula dikunci badan terbukti. Biar gerak-gerik jadi saksi yang dulu dimimpi nak jadi reality. Bara api, pegang tangan ke atas, kekal aktif. Yang pantas, semangat, sehat, kuat bersama. Let's go, let's go, let's go. Kita gempur, gempur, go, go. Negaraku berjuang. Kita gempur, gempur, go, go. Walau apapun kesukaran, semangat breakthrough. We know we can do. Terus maju, jangan putus asa. Gempur, gempur, go, go. Hidupkan jiwa kemenangan. Yeah, now, listen. Satu suara, satu suara. Kita juara. Kita Cukup juara. bersemangat, cukup bertenaga, semangat, sehat, kuat. Ya, Itu betul. mantra saya buat hari ini dan mungkin saya akan bawa ke tahun 2023. Baik, tahniah anda berdua. Ini adalah lagu tema buat Anugerah Ikon Sukan betul. Harian Metro. Okey, pertama sekali bagaimana perasaan anda sekarang ni lah? Akan membuatkan persembahan ini juga pada 8 hari bulan Januari pada orang kata finale tu. Jadi sekarang ni perasaannya macam mana? Haris Payahid dahulu. Ini sebenarnya lagu pertama saya yang rancak macam ni. So kita nak kita nak nampak sihat untuk anugerah sukan tu kan. Kita nampak bertenaga, so macam satu cabaran jugalah untuk kita sampaikan lagu tu. Sampai-sampai memang terasa semangat dan tenaga anda sangat-sangat. Dan bagi Bunga sendiri, bagaimana perasaan Bunga dapat menyampaikan lagu tema bagi Anugerah Ikon Sukan? So ini kali alhamdulillah ini kali pertama juga bagi Bunga untuk lagu bertemakan sukan. Dan bila bertemakan sukan dan kita harus bersukan lah. Itulah yang buat Bunga rasa lagi gemetar sebab bagi Bunga sebagai seorang student kan jaranglah nak bersukan. Okey, dah bercakap mengenai sukan dan ini adalah lagu tema buat Anugerah Ikon Sukan. Siapakah antara atlet negara yang anda memang kagumi? Kalau saya suka badminton. Suka bukan bermaksud pandai. Saya suka je lah badminton. Suka tengok perlawanan dan suka main jugalah. Jadi Datuk Lee Chong Wei. Baik, dan bagi Bunga? Bagi Bunga sebab rakan Bunga juga seorang atlet negara iaitu pesilat negara kita Al-Jufri. Okey, baik. Dan tadi Bunga mengatakan yang kita harus bersukan. Awak pun nak kata kena banyak membawakan tenaga itu kan. Betul. Jadi memang dah buat preparation ke persiapan untuk persembahan yang akan datang ni. Apa yang awak dah lakukan? Pergi gym ke buat apa-apa senaman? Saya memang selalu jogging lah untuk stamina saya. Jadi saya untuk lagu ni saya jogging sambil nyanyi lagu ni. Wow. Okey. Bunga pula ada apa-apa? Bunga rasa macam tercabar bila hari cakap dia jogging sambil nyanyi lagu ni. Okey, bagi Bunga sukan yang senang bagi Bunga yang sebab Bunga student dan juga kerja, jadi kita tak ada gap untuk bersukan sangat. Jadi bersukan di rumah adalah salah satu cara Bunga. Betul. Favorite Bunga adalah squat. Okey, baik. Dan mungkin anda berdua ada apa-apa pesanan buat mereka yang sedang menonton sekarang ini? Haris dahulu. Okey, jangan lupa untuk dengarkan lagu Kita Juara di semua platform muzik dan juga lirik video di YouTube Alternate Records. Dan nantikan kita punya persembahan 8 Januari 2023 Anugerah Ikon Sukan Harian Metro. Alright, terima kasih kedua-duanya dan selamat maju jaya dan Happy New Year in advance. Happy New Year. Alright, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masa lagi
lagi bersama kami di Wanita hari ini. Kita dah sampai ke penghujung siaran kita, Sugi. Apa pun berkenaan dengan topik kita hari ini, tak salah kalau nak ramah, tak salah kalau nak terlebih friendly, tetapi perlu ada batas. Sebab apa dalam komen tu saya baca, kalau terlalu pendiam sangat pun susah. So pandailah bawa diri di mana-mana sahaja kita berada kan. Fatih, saya sekarang ni sangat-sangat bersemangat lepas mendengar persembahan mereka, dan saya nak bawa semangat ini ke siaran esok, kerana esok di WHI kami akan mengimbas apa jua yang berlaku pada tahun 2022. Banyak yang berlaku, mungkin yang manis, yang pahit dan segalanya. Dan anda juga boleh kongsikan momen-momen 2022 bersama dengan kami esok. Ya, imbasan 2022 bersama dengan kami esok. Sehingga kita berjumpa lagi, terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tabah berani pendidik.